Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baru Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil bagi sesi 2023-2024. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya Inspektor Polibantuan Muhammad Saiful bin Kamrul Zaman, merupakan Ketua Unit Polibantuan UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil. Saya memulakan pendidikan awal saya di Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob, Merlimau, Melaka. Seterusnya, saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik Segamat, Johor, dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Mara, Kampus Shah Alam dalam jurusan Ukur Bangunan. Sikit maklumat berkenaan pengalaman kerja saya memulakan kerjaya di Guardian Security Consultant Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Hong Leong Group pada 2015. Kemudian saya berpindah ke Mahmud Security Sdn Bhd, anak syarikat CIMB, sebagai jawatan eksekutif operasi. Kemudian saya memulakan kerjaya saya dengan UiTM pada tahun 2010 di UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Kemudian saya berpindah ke UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Perdana sebagai Ketua Unit Keselamatan di sana, dan dipindahkan pula ke UiTM Shah Alam sebagai Pegawai Trafik UiTM Malaysia. Kemudian saya berpindah ke UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil dari tahun 2020 sehingga sekarang, menjawat jawatan sebagai Pegawai Keselamatan Ketua Unit Polibantuan UiTM Cawangan Selangor, Kampus Dengkil. Seterusnya, saya nak terangkan punca kuasa yang ada oleh anggota atau pegawai Polibantuan untuk menguat kuasa peraturan yang di dalam kampus. So, ada 4 punca kuasa bagi penguatkuasaan peraturan yang biasanya diguna pakai oleh anggota-anggota atau pegawai Polibantuan. Pertama adalah akta. Akta termasuk akta-akta dadah berbahaya, akta racun, akta universiti, akta 174, dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Seterusnya kanun. Kanun biasanya kita akan guna kanun kesesaan, kanun prosedur jenayah. Bila berlakunya apa-apa jenayah kat dalam kampus, inilah punca kuasa iaitu kanun yang kita gunakan. Seterusnya adalah perkeliling universiti. Biasanya perkeliling universiti ini dikeluarkan oleh Naib Chancellor. So, jadi semua pelajar wajib mematuhi perkeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak universiti. Jadi banyak perkeliling-perkeliling yang pelajar perlu patuhi, yang ada yang melibatkan keselamatan sensitiviti. Saya bagi contoh lah, perkeliling-perkeliling yang melibatkan perhimpunan, perkeliling yang melibatkan salah laku pelajar, boleh dirujuk bila nanti pelajar boleh rujuk di dalam website UiTM yang sedia ada. So, seterusnya yang keempat adalah peraturan amnesti. Biasanya peraturan amnesti ini dikeluarkan oleh pihak pengurusan kampus. Biasanya pengarah akan keluarkan peraturan ataupun timbalan pengarah kampus pun akan mengeluarkan peraturan-peraturan semasa yang mengikut kesesuaian kampus masing-masing ataupun kampus Dengkil ni. Seterusnya, kita pergi pada fungsi dan peranan Polibantuan di dalam kampus. So, yang pertama adalah kawalan aman. Kawalan aman ni kita Polibantuan biasanya pelajar pun faham yang Polibantuan akan mengawal perimeter kawasan kampus, termasuklah pintu-pintu adalah kawalan aman. Ada juga kawalan-kawalan aman seperti kawalan-kawalan aktiviti. Biasanya pelajar akan ada kelab dan kelab akan buat aktiviti-aktiviti kampus yang perlu kawalan-kawalan yang biasanya sebagai contohnya kawalan-kawalan
aktiviti ni jalan raya, bila ada aktiviti larian contoh, yang paling hampir lah untuk saya maklumkan yang Polibantuan akan bertugas untuk membantu dari segi kawalan aman. Ataupun ada juga program-program yang melibatkan agensi luar yang dianjurkan oleh pelajar yang memerlukan kawalan-kawalan VVIP. Jadi kawalan aman boleh dibuat oleh Polibantuan, anggota-anggota Polibantuan, supaya apa-apa aktiviti dilakukan oleh pelajar dalam keadaan selamat dan tiada apa-apa kejadian-kejadian yang buruk berlaku lah. So seterusnya penguatkuasa peraturan. So jadi Polibantuan adalah salah satu unit yang akan memastikan segala peraturan-peraturan yang dah ditetapkan oleh universiti ataupun undang-undang Malaysia dipatuhi oleh pelajar-pelajar ataupun warga yang ada kat dalam kampus. Sebagai contoh lagi, biasanya pelajar bila masuk ke dalam kampus bawa barang-barang larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan universiti ataupun dalam Akta 174, dan bila biasanya tapisan-tapisan yang akan dilakukan di pintu untuk memastikan apa-apa peralatan-peralatan ataupun barang-barang larangan yang akan saya maklumkan sebentar lagi di slide seterusnya. Jadi itulah salah satu contoh penguatkuasaan peraturan yang telah dilakukan oleh anggota ataupun unit Polibantuan. So seterusnya ketiga, kesihatan maksudnya bila berlakunya kesalahan-kesalahan pelajar, pelajar akan dipanggil, akan dibuat siasatan, ataupun ada laporan, ada aduan daripada pelajar lain berkenaan dengan salah laku pelajar. Jadi adalah tugas Polibantuan untuk membuat siasatan dan memberi laporan penuh kepada pihak pengurusan untuk diambil tindakan. Seterusnya kita pergi kepada peraturan di dalam kampus. Peraturan am kolej. Untuk peraturan am kolej, Polibantuan menitik beratkan nanti kita akan ada 3 peraturan tu: peraturan am kolej, peraturan lalu lintas dan peraturan sastra rupa diri. Jadi saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, untuk peraturan di dalam kolej, ini adalah yang ditetapkan oleh universiti, iaitu waktu pelajar berada di dalam kampus sebelum pukul 9 malam. So berbanding dengan mungkin ada pelajar-pelajar yang berasrama penuh yang cuma dapat satu kali outing ataupun satu kali untuk balik ke rumah. Tapi untuk kampus pusat asasi, pelajar dibenarkan keluar, tapi kena masuk ke dalam kampus sebelum jam 11 malam. Pelajar dibenarkan keluar untuk buat aktiviti luar seperti membeli barang-barang di luar ataupun ada aktiviti-aktiviti peribadi, tapi diwajibkan berada di dalam kampus, di dalam kolej pada jam 11 malam. So untuk lawatan ke kolej, biasanya lawatan ni untuk ibu bapa ataupun ataupun penjaga, ibu bapa atau penjaga ataupun saudara mara ataupun rakan-rakan boleh membuat lawatan ke kolej pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 4.30 petang hingga 8 malam. Untuk hari Sabtu pada jam 8 pagi hingga 8 malam. Dan untuk hari Ahad dan Jumaat sama aja, pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. So biasanya mengikut pengalaman saya sebelum ni, memang pelajar banyak bertanya berkenaan bila balik lewat, pulang lewat, adakah dibenarkan masuk. Untuk Polibantuan, kami akan tutup pintu pada pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam tu, sekiranya ada pelajar yang masih di luar dan nak masuk, kena dapatkan kebenaran daripada SRK bertugas ataupun pihak kolej. Dan barulah Polibantuan akan benarkan masuk, dan kami akan catatkan rekod balik lewat dan kita akan maklumkan kepada pihak HCP. So seterusnya
untuk peraturan lalu lintas. So, jadi untuk peraturan lalu lintas, pelajar memang disebabkan peraturan universiti, peraturan dalam akta menyebut pelajar yang mendapat kemudahan kolej memang kita tak benarkanlah membawa kenderaan ke dalam kampus. So, semua pelajar asasi diberikan penginapan di kolej dan tak dibenarkan bawa kenderaan ke dalam kampus. Tapi banyak juga pelajar yang cakap kalau dia bawa, kita memang tak benarkan dia, kalau boleh jangan bawa kenderaan lah. Sebab bahaya di luar, kalau parking di luar kawasan dan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PDRM ataupun jawatan jalan JPJ. Jadi itu di atas tanggungan masing-masing ataupun kehilangan ataupun kecurian kenderaan ataupun pecah kenderaan adalah di bawah tanggungan masing-masing. Seterusnya, e-hailing tak dibenarkan masuk ke dalam kampus kecuali bila ada sesi pendaftaran ataupun cuti-cuti besar perayaan, contohnya raya Aidilfitri ataupun cuti semester. So, kita akan benarkanlah e-hailing masuk ke dalam kampus. Untuk food delivery hanya boleh berurusan sehingga di pos utama. Seterusnya, ini fungsi dan sasaran rupa diri. So, biasanya mengikut biasanya semua tempat ataupun semua kampus ataupun di sekolah pun juga kita ada peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi sasaran rupa diri. Contohnya pergi ke kelas, pakaiannya pakaian yang ke kelas. Untuk bersukan, pakaiannya pakaian bersukan. So, untuk pergi ke biasanya masalah-masalah sini, pelajar-pelajar datang ke kawasan kolej ni, kawasan yang kena sentiasa menjaga sasaran rupa diri lah, pemakaian tu. Contohnya nak pergi makan, biasanya nampak pergi makan pakai kain, pakai kain melekat. Kalau bagi lelaki tu pakai kain melekat, pakai seluar pendek. So, jadi untuk kawasan kampus adalah kawasan yang wajib memakai pakaian yang menutup aurat dan mengelakkan pakaian-pakaian yang menjolok mata. Kecuali apabila pelajar melakukan aktiviti riadah atau bersukan, ia dibenarkan untuk berpakaian tetapi mengikut yang telah ditetapkan oleh peraturan universiti. Seterusnya, ini isu-isu semasa yang berada di dalam kampus ataupun di luar kampus. So, ragut dan pukul ni memang pernah berlaku. Saya bagi contoh pada tahun 2020 sebelum COVID, ada kes-kes berlaku pukau dan ragut di luar kawasan kampus. Jadi pastikanlah bila pelajar keluar, kita memang benarkan pelajar keluar sehingga pukul 11 malam ataupun pelajar boleh keluar mungkin dalam berkumpulan, tidak keluar seorang diri, supaya keselamatan di luar kawasan kampus tu terjamin. Jadi pastikan berhati-hatilah berada di luar kawasan kampus. Kedua, yang berkenaan kehilangan peribadi ni memang kerap berlaku lah. Jadi pastikan pelajar-pelajar memang di dalam kolej ada peraturan yang tak membenarkan, ada peralatan-peralatan yang ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Nanti mungkin dari pihak kolej akan menerangkan lah. Tapi dari segi barang peribadi, kehilangan ni yang dilaporkan banyaknya bendanya berkenaan dengan kecuaian lah pelajar sendiri. Saya bagi contoh, satu atau dua contoh. Yang pertama berkenaan dengan pelajar bila buat kerja, laptopnya tinggal di meja tu, terus tidur. Jadi dengan pintu rumah tak berkunci. Jadi benda-benda berkenaan mengundang kehilangan.
Jadi saya menasihati pada semua pelajar supaya apa-apa barang-barang berharga pastikan selepas menggunanya simpan ataupun letakkan di dalam kawasan yang berkunci ataupun loker ataupun bilik yang berkunci. Yang ketiga berkenaan dengan penipuan internet. Penipuan internet ni pun ada berlaku. So bukan di kampus kita, banyak kampus ataupun di luar pun ada. Pastikanlah untuk apa-apa yang berkenaan dengan perniagaan. Saya bagi contoh, semasa lepas ada satu pembelian pakaian yang pelajar buat laporan yang dia ditipu untuk pembelian pakaian. So tak sama dengan apa yang ada kat dalam dia punya advertisement dia tu. Jadi dia melapor kepada Polis Bantan untuk membuat tuntutan, tapi bila Polis Bantan membuat pengesahan, membuat pemeriksaan di polis dan syarikat berkenaan tiada rekod dan pelajar berkenaan ditipu dalam talian internet. Jadi berhati-hatilah bila apa-apa membuat pembelian melalui internet. Pastikanlah memastikan syarikat-syarikat yang dibeli itu sahih dan pernah ataupun track record pembelian tu pelajar perlu pastikanlah tidak benar-benar syarikat kenal benar-benar ada wujud, supaya tiada penipuan berlaku. Seterusnya keempat adalah penyalahgunaan dadah. Termasuklah juga, sebenarnya bukan penyalahgunaan dadah je yang berlaku. Kawasan kampus adalah kawasan larangan dadah, arak ataupun barang-barang bahaya. Contohnya pisau, pedang ke, senjata tajam ke, senjata. Jadi pastikan pelajar menjauhilah perkara-perkara dadah, sebab kesalahan dadah ataupun biasanya penggunaan meminum minuman keras adalah satu kesalahan yang berat yang akan dikenakan tindakan yang keras daripada pihak universiti. Mungkin akan dibuang daripada pelajaran, daripada ni. So saya nasihat sekali lagi kepada semua pelajar supaya jauhilah perkara yang penyalahgunaan dadah ataupun membawa minuman keras ataupun senjata-senjata berbahaya ke dalam kawasan kampus. Seterusnya, perhimpunan haram. Okey, semua pelajar sedia maklum yang pelajar sebenarnya dibenarkan untuk berpolitik. Biasanya perhimpunan melibatkan politik, melibatkan ketidakpuasan hati. Jadi dalam kawasan kampus adalah kawasan larangan perhimpunan yang tidak mendapat kebenaran daripada pengurusan kampus. Sekiranya pelajar ingin melakukan apa-apa perhimpunan atau apa-apa program, perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan, sama ada Haiwal Pelajar ataupun pengurusan kampus ini. So jadi untuk perhimpunan politik memang kita tak benarkan pelajar dibenarkan untuk berpolitik di luar kawasan kampus. Di dalam kawasan kampus biasanya kita tak membenarkanlah pelajar atur risalah ataupun logo-logo ataupun pakaian-pakaian yang melibatkan isu politik, kita tak benarkan. Okey, seterusnya lagi isu-isu semasa lagi berkenaan dengan biasanya betul lah, ini adalah contoh-contoh lah biasanya yang berlaku di dalam kampus Dengkil. Saya pun nak maklum kepada pelajar yang dalam kawasan kampus kita ada mesin ATM. Jadi berhati-hatilah untuk penggunaan mesin ATM tu. Walaupun memang kita ada CCTV 24 jam yang mengawal kawasan tu, tapi guna berhati-hatilah sebab kita tak tahu siapa yang ni. So pastikan PIN tu jangan diberi kepada kawan-kawan ke apa. So pastikan guna sendiri PIN ATM
Dan sekarang ni pun bayaran menggunakan cashless di semua gerai. So pelajar, pada saya nasihatkan yang kurangkanlah untuk membawa wang tunai berlebihan lah. Tu macam saya cakap tadi, banyak kelangan dan kecuaian pelajar berkenaan dengan, macam yang saya cakap tadi, salah satunya laptop dan telefon pun samalah yang banyak hilang. Jadi pastikan pelajar simpan apa-apa, pastikan kalau contohnya nak mengecas telefon, pastikan sebelum tidur. Waktu tidur pastikanlah telefon tu berada berdekatan ataupun di tempat yang selamat lah, berada di badan masing-masing. Okey, itu saja daripada keselamatan. So sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada aduan kepada Poly Bantan, pelajar-pelajar boleh terus hubungi kami di hotline Pusat Kawalan 03 89 24 5554. Ini talian 24 jam. Dan boleh juga hubungi di talian 03 89 24 5556. Itu kaunter perkhidmatan Poly Bantuan. Dan 03 89 24 5551 di pos kawalan pintu utama. So secara rumusannya, saya mengharapkan pelajar memastikanlah apa-apa pergerakan pelajar keluar dan masuk, pastikan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti lah. Dan apa-apa aktiviti yang melibatkan keluar kampus perlulah dimaklumkan kepada SRK bertugas. Ataupun ada apa-apa masalah, boleh juga menghubungi. Masalah-masalah melibatkan keselamatan, boleh menghubungi terus. Dan boleh juga terus menghubungi saya lah di talian 03 89 24 5555. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.